Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali dalam bahagian 3, bab yang pertama, fungsi dan persamaan kuadratik dalam satu pemboleh ubah untuk matematik KSSM tingkatan 4. Dalam bahagian yang ketiga ini, kita akan belajar tentang menerangkan maksud punca suatu persamaan kuadratik. Dan yang kedua, menentukan punca suatu persamaan kuadratik dengan kaedah pemfaktoran. Kita fahami dahulu apakah yang dimaksudkan dengan punca suatu persamaan kuadratik. Bentuk A bagi satu persamaan kuadratik ialah AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Okay, sebagai contoh, ini ialah satu contoh. Apabila kita menggantikan masuk nilai pemboleh ubah X yang berbeza akan menghasilkan nilai kiraan yang berbeza. Jadi sebagai contoh, jika digantikan nilai X ke dalam persamaan kuadratik ini, kiraannya akan menghasilkan 2. Jika digantikan dengan nilai 1, kiraan X kuasa 2 tolak 3X tambah 2 iaitu ungkapan kuadratik ini akan mendapat kosong. Kalau kita perhatikan, nilai yang digantikan ini perlulah sama dengan nilai yang sebelah kanan ini. Jika memenuhi nilai yang sama dengan sebelah kanan ini, bermaksud nilai X yang dipilih itu merupakan punca bagi persamaan kuadratik tersebut. Jadi dalam kes ini, dalam kes persamaan kuadratik ini, punca bagi persamaannya ialah X bersamaan dengan 1, satu lagi X bersamaan dengan 2 kerana kedua-dua nilai ini apabila digantikan dalam persamaan kuadratik, hasilnya adalah sama dengan nilai sebelah kanan. Jadi, nilai pemboleh ubah yang memuaskan satu persamaan kuadratik dikenali sebagai punca bagi persamaan kuadratik tersebut. Kita lihat bagaimana untuk menentukan punca persamaan kuadratik daripada graf yang dilukis. Daripada bentukan persamaan kuadratik ini, kita boleh tulis sebagai AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan kosong. Kosong boleh tulis di sebelah kanan ataupun di sebelah kiri. Dan bila dibandingkan dengan bentuk fungsi persamaan kuadratik, Fx bersamaan dengan Ax kuasa 2 tambah Bx tambah C. Jadi untuk mencari kawasan yang memenuhi fungsi kuadratik ini ialah pada Fx bersamaan dengan kosong. Fx bersamaan dengan kosong. Fx bersamaan dengan kosong ataupun pada Y sama dengan kosong. Paksi Y sama dengan kosong bermaksud bersamaan dengan paksi X. Okay, sepanjang garis ini merupakan nilai Y-nya bersamaan dengan kosong, iaitu pada paksi X. Jadi mana yang bersilang pada Y sama dengan kosong ataupun pada paksi X, ini merupakan punca bagi persamaan kuadratik tersebut. Sama juga untuk graf yang melengkung ke bawah, iaitu di mana nilai A-nya adalah negatif. Untuk mencari punca satu persamaan kuadratik, kita lihat kepada persilangan paksi X. Contoh soalan, bagi graf fungsi kuadratik di bawah, tandakan dan nyatakan punca bagi persamaan kuadratik yang diberikan. Okey, sekarang diberi satu persamaan kuadratik dan juga graf. Jadi kita akan lihat di manakah kedudukan punca bagi persamaan kuadratik daripada graf yang telah dilukis. Jadi caranya ialah kita lihat di sebelah sini bersamaan dengan kosong. Jadi kita lihat pada paksi Y sama dengan kosong ataupun pada fungsi X bersamaan dengan kosong. Jadi Fx bersamaan dengan kosong bermaksud pada paksi X. Okey, ataupun pada Y sama dengan kosong adalah bersamaan dengan paksi X. Jadi di mana yang bersilang dengan paksi X, itulah dia nilai X yang memenuhi persamaan kuadratik tersebut. Jadi kita bacakan nilai X yang pertama ialah negatif 4 dan X yang kedua ialah 1.5. Untuk rajah B juga sama, ini ialah graf yang melengkung ke bawah di mana nilai Fx-nya adalah bersamaan dengan kosong. Jadi kita lihat juga pada persilangan paksi X,
iaitu 1 pada X bersamaan dengan negatif 1 dan satu lagi ialah X pada 4. Jadi inilah dia punca bagi persamaan kuadratik yang diberikan. Contoh berikutnya, tentukan sama ada setiap nilai berikut merupakan punca bagi persamaan kuadratik yang diberikan ataupun bukan. Jadi ada dua nilai yang diberikan ini, kita perlu mencubanya satu persatu dengan cara mengganti masukkan nilai yang diberi ini ke dalam persamaan kuadratik. Dan kita akan bandingkan adakah sama nilai sebelah kiri dengan nilai sebelah kanan. Jadi 2x kuasa 2 tolak 7x tambah 3 adakah sama dengan kosong apabila digantikan dengan X sama dengan 1? Kita kirakan 2, X ini gantikan dengan 1, 1 kuasa 2 tolak 7 darab 1 tambah 3. Okay, selesaikan 1 kuasa 2, 1, 2 darab 1, 2. Negatif 7 darab 1 ialah negatif 7 tambah 3. Jadi kita akan dapat nilainya adalah bersamaan dengan 2 tolak 7, negatif 5. Negatif 5 tambah 3 adalah negatif 2. Jadi sepatutnya bersamaan dengan kosong. Jadi oleh kerana tidak sama, negatif 2 ini tidak sama dengan kosong. Jadi X ini bukan, X bersamaan 1 bukan punca bagi persamaan kuadratik. Seterusnya kita cuba pula nilai X yang kedua iaitu X bersamaan dengan 3. Ulang langkah yang sama. Gantikan tempat X dengan 3. Jadi 2 darab 3 kuasa 2 tolak 7 darab 3 tambah 3. Selesaikan 2 darab 3 kuasa 2, 9 tolak 7 darab 3, 21 tambah 3. 2 darab 9, 18 tolak 21 tambah 3. 18 tolak 21 ialah negatif 3 tambah 3 sama dengan kosong. Oleh kerana sama dengan kosong bermaksud memenuhi persamaan kuadratik. Jadi apabila memenuhi persamaan kuadratik, ini bermaksud A ialah punca bagi persamaan tersebut. Murid-murid dikendaki membuat latihan kendiri 1.1e, buka surat, buku tab muka surat 20. Jadi bagi graf fungsi kuadratik berikut, nyatakan punca-punca bagi persamaan kuadratik yang diberikan. Okay, ini adalah bentuk persamaan kuadratik di mana nilai yang di belakang ini iaitu nilai y-nya adalah bersamaan dengan kosong. Jadi kita lihat pada y sama dengan kosong bermaksud pada bersilang pada paksi X. Jadi bacakan apakah nilai kedua-dua nilai yang bersilang pada paksi X ini. Okay, bacakan dengan tepat. Begitu juga dengan B ini, bacakan nilai pada persilangan paksi X di mana nilai Fx di sini juga bersamaan dengan kosong ataupun Fx bersamaan dengan kosong. Jadi bacakan nilai yang bersilang pada kedua-dua paksi X ini. Jadi itulah dia punca bagi persamaan kuadratik yang diberikan. Latihan yang berikutnya, tentukan sama ada setiap nilai yang berikut merupakan punca bagi persamaan kuadratik yang diberikan atau bukan. Okay, sebagai contoh, cikgu terangkan soalan C, soalan 2C. Okay, di sini persamaan kuadratik yang terlibat ialah 3x kuasa 2 tolak 5x tolak 2 sama dengan kosong. Jadi untuk menguji adakah x ini yang diberi ini yang pertama ialah negatif 1/3. Adakah ia merupakan punca persamaan kuadratik ataupun bukan? Kita ganti masukkan ke dalam persamaan kuadratik ini. Gantikan tempat X dengan negatif 1/3 kuasa 2 tolak 5 didarabkan dengan negatif 1/3 kemudian tolak 2. Kemudian kita lihat apakah hasilnya. Dan nilai ini kita bandingkan bila ia sama dengan kosong bermaksud ia adalah punca bagi persamaan kuadratik. Jika berbeza, tidak sama dengan kosong, X bersamaan dengan negatif 1/3 bukan punca persamaan kuadratik. Jadi murid-murid perlu mengira apakah hasilnya. Begitu juga untuk menguji adakah X negatif 2 ini merupakan punca bagi persamaan kuadratik ataupun bukan, kita ulang langkah yang sama. Gantikan tempat X dengan negatif 2, ikut sahaja bentuk ni, bentuk persamaan kuadratik yang diberi, kuasa 2 tolak 5 darab negatif 2 tolak 2.
Dan kita uji adakah nilainya sama dengan kosong. Jika nilainya sama dengan kosong, bermaksud X sama dengan negatif 2 itu merupakan punca bagi persamaan kuadratik ini. Jika ianya berbeza, bermaksud nilai X tersebut adalah bukan punca persamaan kuadratik. Seterusnya, kita belajar pula bagaimana caranya menentukan punca suatu persamaan kuadratik melalui pengiraan. Pengiraan yang dimaksudkan ialah menggunakan kaedah pemfaktoran. Sebelum kita membuat pengiraan, bagi mana-mana satu persamaan kuadratik, bentuk persamaan kuadratik tersebut perlulah ditukar kepada bentuk A terlebih dahulu, iaitu AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan kosong. Okey, contoh soalan A ini telah pun ditulis dalam bentuk persamaan kuadratik. Jadi untuk mengira apakah nilai X-nya, kita perlu faktorkan ungkapan kuadratik ini. Cara pemfaktoran ungkapan kuadratik ini boleh dikira menggunakan kaedah manual ataupun menggunakan kalkulator. Jadi cikgu ulang kaji balik apa yang telah kamu pelajari dahulu semasa tingkatan 2, cara memfaktorkan suatu ungkapan. Okay, sebagai contoh, ini dia ungkapannya melibatkan 3 sebutan. Kaedah pemfaktoran secara manual, X kuasa 2 ini kita asingkan sebagai X didarabkan dengan X. Manakala 6 ini boleh pilih 1 didarabkan dengan 6 ataupun 2 didarabkan dengan 3 ataupun boleh juga negatif 1 darab negatif 6 ataupun negatif 2 didarabkan dengan negatif 3. Jadi hasil darab kesemua ini akan menghasilkan nilai 6. Yang mana satu yang yang perlu dipilih, mestilah nombor yang terlibat hasil tambahnya sama dengan nilai yang di tengah. Jadi dalam kes ini, kedua-dua nombor ini jika ditambahkan akan mendapat negatif 5. Jadi pilihannya ialah negatif 2 didarabkan dengan negatif 3. Jadi apabila kita semak menggunakan kaedah darab silang, kita akan dapat nilainya sama dengan di tengah ini, iaitu X darab negatif 2, negatif 2X, X didarabkan negatif 3, negatif 3X, jumlahnya negatif 5X. Jadi, hasil pemfaktoran bagi ungkapan kuadratik ini ialah ditulis begini. Kita letakkan 2 kurungan. Kita letakkan 2 kurungan. Kemudian kita ikut sebelah atas ni bersamaan dengan kosong. Iaitu ini yang pertama ialah X. Okey, ambil yang ini. X ditolakkan dengan 3X ditolakkan dengan 2. Manakala satu lagi ialah X ditolakkan dengan 3. Jadi untuk menyelesaikan apakah nilai X ini, kedua-duanya didarab akan mendapat kosong. Ini bermaksud apabila dua nombor didarab ataupun dua huruf didarab, sama ada A ini bersamaan dengan kosong. Salah satu mesti sama dengan kosong. Sama ada A sama dengan kosong ataupun B sama dengan kosong. Jadi kita dalam kes ini, sama ada X tolak 2, X tolak 2 sama dengan kosong atau X tolak 3 sama dengan kosong. Jadi kita selesaikan X tolak 2 sama dengan kosong. Sebagai nilainya adalah bersamaan dengan kosong, negatif 2 pindah ke kanan akan jadi positif 2. Jadi X sama dengan 2 ataupun X tolak 3 sama dengan kosong. X negatif 3 dipindahkan ke kanan, negatif akan jadi positif 3. Jadi penyelesaiannya ialah sama ada X sama dengan 2 ataupun X sama dengan 3. Sekarang cikgu akan tunjukkan kaedah pengiraan menggunakan kalkulator. Okay, sekarang kita gunakan kalkulator on. Okay, bentuk persamaan kuadratik ialah AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Bermaksud nilai A di sini ialah 1, nilai B-nya ialah negatif 5, nilai C-nya ialah 6. Jadi kita akan masukkan nilai A, B, C ini ke dalam persamaan menggunakan kalkulator. Kita tekan mod, 3 kali mod, tekan E, Q, N ini merujuk kepada nombor 1. Jadi untuk bahagian ini, tekan anak panah di sini. Okay, pilih degree iaitu kuasa tertingginya ialah 2. Okay, tekan 2. Jadi sekarang kita masukkan nilai A. A ialah di depan X kuasa 2 iaitu 1. Ditekan 1. Kemudian tekan sama dengan. B pula ialah di depan X ini iaitu negatif 5. Okay, tekan negatif 5.
sama dengan, C ialah yang di hujung sekali ini iaitu 6. Masukkan positif 6. Kemudian sama dengan 3. Sama dengan 3 jawapannya. Ini ialah jawapannya. Dan tekan sama dengan satu lagi. Sama dengan 2. Jadi jawapannya ialah 3 dan ataupun X sama dengan 2. Jadi kita perlu mengulangi step yang sebelumnya. Terbalikkan. Letakkan 2 kurungan sama dengan 0. Kemudian nilai X tadi, jawapannya ialah 3, kita terbalikkan. Positif jadikan negatif. X sama dengan 3, langkah sebelumnya letakkan X tolak 3. Tanda yang berlainan. Yang berikutnya pula untuk X sama dengan 2, kita terbalikkan langkah sebelumnya ialah X tolak 2. Positif jadi negatif, letak sama dengan 0. Kemudian tadi X sama dengan 3 atau X sama dengan 2, barulah lengkap jawapannya menggunakan kalkulator. Jadi itulah caranya. Kita lihat contoh soalan yang kedua. Soalan yang diberi ini bukanlah dalam bentuk persamaan kuadratik. Jadi langkah yang pertama, kita perlu menukarkannya ke dalam bentuk persamaan kuadratik. Oleh kerana dalam soalan ini ada melibatkan pecahan, kita hilangkan pecahan dahulu. Jadi bahagi 2 ini, untuk hilangkan pecahan, kita perlu darabkan dengan 2. Darabkan dengan 2 pada setiap sebutan akan mendapat 2 darab X kuasa 2, 2X kuasa 2. Kemudian 2 didarabkan dengan 7 per 2, 2 darab 7 per 2. 2 ini kita potong, tinggal 7 sahaja. Jadi positif 7X. Kemudian sama dengan 2 didarabkan dengan 2 sama dengan 4. Jadi daripada sini bentukannya ialah 2X kuasa 2 tambah 7X. Pindahkan semuanya ke kiri, tolak 4 sama dengan 0. Jadi inilah dia bentuk persamaan kuadratik. Jadi untuk menyelesaikannya, kita boleh menggunakan kalkulator. Jadi sebelum menggunakan kalkulator, kita letak dahulu 2 kurungan sama dengan 0. Mesti letakkan kurungan sama dengan 0. Jadi menggunakan kalkulator, kita tekan seperti yang telah cikgu ajar sebelum ini. Tekan mod 3 kali. EQN tekan 1. Tekan tanda makna panah ke kanan. Degree-nya tekan 2. Nilai A di sini ialah merujuk kepada 2. Jadi kita tekan 2. Sama dengan B-nya ialah merujuk kepada 7. B 7 sama dengan C-nya ialah, oleh kerana ini negatif, jadi C-nya ialah negatif 4. Kita tekan sama dengan, kita akan dapat nilai X yang pertama ialah 0.5. Jadi tukarkan kepada pecahan dengan cara menekan Shift A, B per C. Ianya adalah bersamaan dengan 1 per 2. Seterusnya kita tekan lagi sama dengan, akan mendapat X2. X2-nya akan dapat negatif 4. Jadi daripada sini, ini merupakan jawapan. Jadi langkah kerja sebelum dapat jawapan, kita perlu buat langkah sebelumnya, iaitu cara menulisnya, pembalik ubah yang terlibat ialah X. Untuk bentuk pecahan ini, yang di dua di bawah ini, kita letak di depan X, 2X. Kemudian yang di atas ini, di sebelahnya, oleh kerana di sini positif, kita terbalikkan sebagai negatif. Terbalikkan tanda. Positif jadi negatif. Pembetulan di sini, ini bukan 2. Untuk yang pertama ni, X, 2X tolak 1. Dan untuk yang satu lagi, untuk jawapan yang kedua ini, apa kita perlu buat? Pembalik ubah yang terlibat ialah X. Oleh kerana di sini negatif 4, kita terbalikkan jadi positif 4. Terbalikkan tanda. Kemudian barulah kita selesaikan di sini. Cara penyelesaiannya ialah sebenarnya 2X tolak 1 sama dengan 0. 2X sama dengan 1. X sama dengan 1 per 2. Ataupun kita terus sahaja tulis jawapan 1 per 2. Tidak perlu membuat pengiraan. Jadi sebab ini markah diberi untuk bahagian ini dan juga jawapan. Satu lagi pengiraan yang betul ialah X tambah 4 sama dengan 0. Jadi X-nya ialah 0, positif 4 ke kanan, jadi tolak 4. Jadi di sini jawapannya sama ada X sama dengan 1 per 2 ataupun X bersamaan dengan negatif 4.
Contoh yang berikutnya iaitu C. Okey, di sini ada dua pecahan, di tengah-tengahnya ada tanda sama. Jadi untuk menghilangkan pecahan ini kita perlu darab silang. Okey, tuliskan kembali X didarabkan dengan X tolak 4 bersamaan dengan yang ini ialah 2 didarabkan dengan 5X tolak 24. Jadi kemudian kita kembangkan X darab X kuasa 2, X darab negatif 4X. Kemudian ini kita kembangkan 2 darab 5X, 10X. 2 didarabkan dengan negatif 24, negatif 48. Jadi tukarkan kepada bentuk A, kumpulkan kesemuanya ke sebelah kiri. 4X, 10X pindah ke kiri, negatif 10X. Tolak, okey, negatif 48 pindah ke kiri jadi positif 48 sama dengan sebelah kanan tinggal kosong. Jadi ringkaskan lagi X kuasa 2. Ini kita akan gabungkan negatif 4 tolak 10, negatif 14X. Tambahkan dengan 48 sama dengan kosong. Jadi menggunakan kalkulator kita terus letak 2 tanda kurungan. Menggunakan kalkulator, kita akan dapat nilainya X sama dengan 8, X sama dengan 6. Jadi langkah ini terbalikkan, 8 itu positif 8, letak X tolak 8. Positif 6, letakkan di sini X tolak 6. Barulah tulis jawapan X sama dengan 8 atau X sama dengan 6. Untuk D pula, sama juga kita perlu kembangkan untuk menukarkannya kepada bentuk A. Okay, cara kembangan untuk melibatkan dua kurungan ini, selesaikan dahulu sebutan yang pertama, kemudian ulang langkah sama untuk sebutan yang kedua. Jadi yang pertama, yang kedua, yang ketiga dan yang keempat. Jadi Y darab Y kuasa 2. Tambahkan dengan yang kedua ini Y didarab dengan 1 ialah Y. Yang ketiga, 2 darab Y positif 2Y. 2 darab 1 ialah 2. Di sebelah kanan ini kembangkan 2 darab Y, 2Y. 2 darab 11, 22. Jadi kita ringkaskan semuanya yang sama kita tabungkan. Y kuasa 2. Ini sama boleh ditulis sebagai 3Y. Kemudian tambah 2. Ini pindah. Tolak 2Y. Pindah juga, tukar tanda negatif 22 sama dengan semuanya sudah berpindah ke kiri, sebelah kanan tinggal kosong. Jadi gabungkan yang sama, 3Y dan positif 3Y tolak 2Y akan dapat 1Y. 1Y kita tulis Y sahaja. Kemudian di sini, 2 ditolakkan dengan 22 akan dapat negatif 20 sama dengan kosong. Jadi dengan menggunakan kalkulator, kita cari nilai Y. Okey, letakkan 2 kurungan sama dengan kosong. Menggunakan kalkulator, kita akan dapat Y negatif 5 dengan Y sama dengan 4. Langkah ini terbalikkan. Untuk Y negatif 5, tukarkan positif 5. Terbalikkan tanda. Untuk Y sama dengan 4, di sini kita tulis terbalikkan Y tolak 4. Kemudian barulah tulis jawapan Y sama dengan negatif 5 ataupun Y sama dengan positif 4. Kita juga boleh mencari punca persamaan kuadratik menggunakan kaedah graf. Di kaedah graf di sini, ini ialah bentuk A persamaan kuadratik dan ini ialah fungsinya. Jadi jika persamaan kuadratik itu, nilai kosong ini merujuk kepada f(x)-nya sama dengan kosong. Jadi ataupun pada paksi Y sama dengan kosong. Jadi pada graf di mana Y sama dengan kosong, iaitu sepanjang garis ini, inilah kedudukan punca bagi persamaan kuadratik. Kita lihat kepada persilangan paksi X. Di sinilah punca bagi persamaan kuadratik yang dibaca daripada graf. Sama juga untuk graf yang A negatif ataupun terbalik ke bawah, puncanya ialah yang mana bersilang pada paksi X. Untuk menguji kefahaman anda tentang kaedah pemfaktoran melalui pengiraan, murid-murid perlu menjawab soalan latihan kendiri 1.1F. Jadi, cikgu akan tunjukkan beberapa soalan yang belum diterangkan sebelum ini. Sebagai contohnya untuk
Ini bentuk A persamaan kuadratik. Boleh terus sahaja menggunakan kalkulator dengan cara memasukkan nilai A, B dan C. Ulang langkah yang sama seperti cikgu terangkan sebelum ini. Cuma perbezaannya mungkin pada hash. Pada hash ini, nilai C-nya adalah kosong. Jadi untuk mengira hash ini, X kuasa 2 tolak 5X sama dengan kosong. Okay, semasa tingkatan 2 dahulu, apa kita dah belajar? Untuk ungkapan begini, kita cari faktor sepunya. Faktor sepunya ialah X kuasa 2 bermaksud X, 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 X tolakkan 5X. Jadi faktor sepunyanya ialah X. Jadi kita keluarkan X dalam kurungan X tolak 5. Jadi kita gunakan konsep pemfaktoran ini untuk mengira soalan hash. Jadi tukarkan bentuk ini kepada X kurungan X tolak 5 sama dengan kosong. Apabila kedua-dua ini didarab bersamaan dengan kosong, ini bermaksud salah satunya sama ada X sama dengan kosong ataupun X tolak 5 sama dengan kosong. X sama dengan kosong, ini sudah selesai kiraannya. Yang ini bernilai X bersamaan dengan kosong tambah 5 sama dengan 5. Jadi inilah jawapan untuk hash. Untuk I pula, di sini I, X kuasa 2 tolakkan dengan 4. Seperti yang anda telah pelajari sebelum ini, bila bentuk pemfaktoran bagi ungkapan yang bentuk A kuasa 2 tolak B kuasa 2, ini ialah kita letakkan 2 kurungan A tolak B, A tambah B. Jadi kita gunakan konsep ini untuk memfaktorkan ungkapan yang diberi. Jadi X kuasa 2 ini tolakkan dengan 4 ini tukar kepada bentuk kuasa 2, 2 kuasa 2. Jadi ini oleh soalan X kuasa 2 tolak 4 sama dengan kosong adalah bersamaan dengan X kuasa 2 tolak 2 kuasa 2. Jadi untuk memfaktorkan ini, kita letak 2 kurungan X tolak 2, satu tolak, satu lagi tambah X tambah 2 sama dengan kosong. So daripada sini ialah X-nya, ulang langkah yang sama, X tolak 2 sama dengan kosong, bersamaan dengan X 2. Ataupun X tambah 2 sama dengan kosong, nilai X-nya adalah negatif 2. Untuk soalan yang lain, bentuknya sama sahaja dengan contoh yang telah cikgu terangkan sebelum ini. Soalan latihan yang terakhir, untuk menyelesaikan persamaan kuadratik berikut, perlu menukarkannya kepada bentuk am terlebih dahulu. Jadi kembangkan setiap satu, kumpulkan kesemuanya ke sebelah kiri, sebelah kanan sama dengan kosong. Lepas itu kenal pasti apakah nilai A, nilai B dan C menggunakan kalkulator. Jadi ulang langkah yang sama seperti latihan sebelum ini. Jadi cikgu akan terangkan beberapa soalan, contohnya D. D ini A tambah 5 per A sama dengan 6. Jadi apabila melibatkan pecahan, kita perlu hilangkan pecahan A ini dengan cara mendarab nilai yang sama iaitu A. A ini perlu didarabkan dengan setiap sebutan. A didarabkan A kuasa 2 tambah A darabkan dengan 5 per A. Ini A di bawah, A di atas potong, tinggal 5 sahaja. Jadi tiada pecahan. Okey, sama dengan A didarabkan dengan 6, 6A. Jadi pada sini kumpulkan semuanya ke sebelah kiri. Kita tuliskan yang ada A dahulu. Positif jadi negatif 6A. Okey, yang ini positif 5 sama dengan kosong. Jadi ulang langkah yang sama menggunakan kalkulator. Okay, yang berikutnya ialah cikgu tunjukkan hash. Hash ini ada kuasa 2. Ini bermaksud 2x tolak 1 kuasa 2. Tulis lagi sekali 2x tolak 1 sama dengan 3x tolak 2. Jadi kembangkan ini, selesaikan sebutan pertama, kemudian sebutan kedua. 2x darab 2x, 4x kuasa 2. 2x darab negatif 1, negatif 2x. Okey, seterusnya negatif 1 darab 2x, negatif 2x. Negatif 1 didarabkan dengan negatif 1, positif 1. Sama dengan 3x tolak 2. Jadi 4x kuasa 2, kumpulkan sebutan yang sama. 2 ini akan jadi negatif 4x tambah 1.
Pindahkan ini ke sebelah kiri jadi negatif 3x. Negatif 2 pindah ke kiri jadi positif 2 sama dengan kosong. Jadi selesaikan lagi, ringkaskan lagi 4x kuasa 2. Ini dan ini akan dapat negatif 7x. Dan 1 tambah 2 akan dapat positif 3 sama dengan kosong. Dengan menggunakan kalkulator, carikan nilai x. Ulang langkah yang sama. Jadi lengkapkan untuk soalan yang lain. Alhamdulillah selesai video siri ketiga untuk bab yang pertama. Jika video ini bermanfaat buat anda, pastikan tekan butang like dan subscribe dan sebarkan kepada rakan-rakan anda supaya ramai mendapat manfaat. Sekian, terima kasih.